Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, adik-adik, bersama saya Cikgu Robi, dan untuk pembelajaran kita pada kali ini, cikgu akan mengajar reka bentuk dan teknologi tahun 5. Ada 4 tajuk utama, iaitu teknologi rumah tangga, aplikasi reka bentuk teknologi kejuruteraan, reka bentuk pengaturcaraan dan juga teknologi pertanian. Okey, sekarang kita akan lihat tajuk yang pertama dulu, dan kita lihat tak banyak, hanya 2 subtopik sahaja. Sekarang kita akan lihat unit yang pertama, teknologi rumah tangga. Dalam teknologi rumah tangga ni dia lebih fokus kepada jahitan. Dia akan memperkenalkan arti kejahitan. Kejahitan ni adalah yang kita hasilkan menggunakan fabrik melalui proses jahitan. Itu adalah arti kejahitan. Sebagai contoh, kalau di rumah adik-adik, contoh arti kejahitan ni seperti sarung bantal, cadar, apron dan banyak lagi yang berkaitan dengan jahitan. Kalau ada jahitan je, itu yang dihasilkan melalui proses jahitan, namanya adalah artikel jahitan. Seterusnya kita akan lihat subtopik yang akan kita pelajari untuk sesi kali ini, iaitu kenali mata jahitan, dan yang kedua, kenali alatan jahitan. Adik-adik boleh rujuk buku teks adik-adik muka surat 4 untuk kenali mata jahitan. Jahitan, adik-adik akan fokus kepada 6 jenis jahitan sahaja, iaitu jahitan yang pertama namanya adalah jahitan kia. Jahitan kia ni digunakan untuk memulakan dan mematikan jahitan. Jahitan ini juga digunakan sebagai jahitan tetap dan menjahit bahagian klim yang meretas serta menggantikan jahitan mesin. Siapa yang mahir jahitan kia ni, maknanya kita kalau tak ada mesin pun kita boleh jahit sesuatu artikel tu menggunakan jahitan kia. Dan jahitan kita tu kalau cantik, lurus, elok, sama saiz, sama jarak, kita boleh menggantikan mesin lah, sebab jahitan dia seperti kita guna mesin. Kedudukan benang kedudukan benang tu lebih kurang sama dengan jahitan mesin. Yang kedua adalah jahitan jelujur halus. Kalau ada lihat, jelujur halus ni digunakan sebagai jahitan tetap. Jahitan jelujur halus digunakan untuk membuat kedutan atau sulaman pada fabrik. Jahitan ini juga digunakan untuk membaiki kelepet yang meretas. Jadi kalau adik-adik nak tengok ataupun nak lihat lebih detail jenis jahitan yang cikgu tunjukkan ini, adik-adik boleh search dekat YouTube. Jenis jahitan kia, jahitan jelujur halus, dan yang seterusnya jahitan jelujur kasar. Jelujur kasar dengan jelujur halus ni beza dia, kalau jelujur kasar jarak antara benang ke benang agak jauh, dan dia akan lebih cepat siap lah. Jahitan jelujur kasar ni digunakan sebagai jahitan sementara untuk menetapkan kedudukan 2 atau lebih fabrik semasa menjahit. Ini sebagai contoh, kita nak jahitkan 2 helaian. Jadi kita tak nak bagi dia bergerak, kita guna sekejap. Menggunakan kaedah jahitan jelujur kasar. Dah siap jahitan yang sebenar, kita boleh buang semula jahitan jelujur. Sebab jelujur ni dia tolak macam tu je. Jadi dia, kalau kita dah siap, kita boleh cabut benang ni daripada hujung, tarik saja. Untuk jahitan seterusnya adalah jahitan insang pari. Jahitan insang pari ni digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian tepi fabrik dan sebagai jahitan hiasan untuk menjahit motif. Ini namanya jahitan insang pari. Jahitan insang pari ni cantik. Biasanya kita guna untuk hujung kain lah.
Yang ni adalah guna freehand, tak guna mesin. Ini guna tangan sahaja insan pari ni. Okey, seterusnya adalah jahitan sembat. Jahitan sembat digunakan sebagai jahitan tetap untuk menjahit bahagian klepet atau bahan hiasan. Ini jahitan sembat. Seterusnya jahitan silang pangkah. Silang pangkah ni cantik. Nanti kita akan kalau dah habis PKP, dah mula sekolah semula, cikgu akan tunjukkan satu persatu dan awak semua akan buat. Untuk murid-murid cikgu. Jahitan silang pangkah digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian klepet, lipatan atau tepi kain serta sebagai jahitan hiasan. Jahitan silang pangkah ni dia agak cantik lah. Bentuk dia agak menarik. Jadi kita lihat subtopik yang kedua, iaitu kenali alatan jahitan. Yang pertama ialah pembaris. Pembaris ni digunakan untuk mengukur dan menanda pola. Menandakan pola. Seterusnya yang kedua, pitar ukur. Pitar ukur ni adalah untuk mengukur fabrik atau mengambil ukuran badan. Seterusnya adalah roda surih untuk memindahkan tanda pola ke fabrik. Seterusnya kapur tukang jahit. Yang ni untuk menanda kalau kita nak jahit, tak nak bagi bengkok-bengkok, mana kita boleh tanda guna kapur. Kapur ni dia akan hilang setelah kita basuh pakaian kita ataupun artikel jahitan kita. Membuat tanda pada fabrik. Seterusnya adalah kertas karbon tukang jahit, memindahkan tanda pola, garisan dan motif ke fabrik dengan menggunakan roda surih. Ini kegunaan dia lah. Seterusnya adalah jarum peniti. Jarum peniti ni untuk menyambat pola pada fabrik. Maknanya kalau kita tak nak benda tu bergerak, artikel jahitan kita bergerak, kita semat dulu dengan jarum peniti, barulah kita mulakan jahitan kita. Seterusnya untuk menetapkan 2 atau lebih kepingan fabrik sebelum menjahit. Yang cikgu terangkan tadilah. Dan alatan jahitan yang seterusnya adalah gunting fabrik. Gunting fabrik ini untuk menggunting fabrik dan gunting kertas, memotong kertas bagi membentuk pola. Ni kegunaan dia berbeza. Jangan gunakan gunting fabrik untuk memotong kertas. Nanti dia cepat tumpul. Jadi masalah lah untuk kita memotong fabrik kita. Jangan campur aduk kegunaan dia. Seterusnya adalah jarum jahit tangan. Yang ni adik-adik biasa lihat, mak ayah ada guna, kat rumah pun saya rasa semua orang ada, untuk menjahit fabrik menggunakan tangan. Yang ni untuk menggunakan tangan lah. Kalau mesin, dia punya jarum jahit dia berbeza, tak sama. Seterusnya mesin jahit mini. Mesin jahit mini ni kecil saja. Jadi untuk menjahit fabrik menggunakan elektrik untuk berfungsi. Yang ni kalau di makmal biasanya adalah mesin jahit. Setiap makmal biasanya benda ni cikgu awak akan beli untuk kegunaan awak semualah. Seterusnya mesin jahit tangan. Yang ni mesin jahit yang seperti stapler, kecil saja. Kegunaan dia untuk menjahit fabrik, digunakan secara manual sahaja. Dan yang terakhir adalah peretas jahitan. Peretas jahitan ni maknanya kita gunakan dia untuk meretas dan menanggalkan mata jahitan serta memotong lubang putang. Peretas jahitan ni maknanya kalau adik-adik nak potong, tempat yang kita jahit tersalah, kita nak buka semula benang tersebut, inilah alat yang paling sesuai untuk kita buka benang tersebut ataupun kita tetas benang tersebut. Kalau guna pisau, membahayakan kita punya artikel jahitan, takut terkoyak. Jadi gunakan alat yang betul, iaitu peretas jahitan. Dan seterusnya dah selesai untuk 2 topik yang pertama. Jadi dah selesai belajar, kita cuba uji apa yang kita pelajari dalam nota yang cikgu bagi tadi. Jadi adik-adik diminta menjawab, terutamanya anak murid cikgu, jawab soalan ni. Sebenarnya soalan ni ada dalam buku teks muka surat
Kalau tak silap cikgu, muka surat 19. Okey, latihan ni adik-adik boleh lihat dalam buku teks muka surat 19. Cuba jawab dan nanti tunjukkan kepada cikgu masing-masing. Okey. Jadi cikgu berhenti kat sini dulu. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel cikgu. Yang penting tekan loceng. Yang penting tekan loceng untuk adik-adik terima notifikasi setiap kali cikgu update video yang baru. Okey. Jadi sekian dulu untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.